InsyaAllah sampai Syah nanti Ustaz akan berada di Surau Turkiya seramai untuk berdasar ini majlis dengan sama-sama makmum silakan kepada Ustaz untuk yang lebih sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis, pengurusi ahli jawatan kuasa surau apa? Beringin. Beringin. Jalan Beringin. Ya. Tuan-tuan, senang hadirin yang dikasihi sekalian. InsyaAllah saya nak sekejap saja di sini. Sebab saya ada satu lagi program. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Allah sebut dalam Quran, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Cuba tengok ayat ni. Kamu akan tengok, dia kata, orang-orang yang mujrimun, orang yang berdosa. Masa hidup dia melakukan dosa. Sama ada dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia ingkar perintah Allah, dia tak taat kepada mak ayah dia, dia ingkar segala perintah mak ayah dia ataupun ingkar perintah Allah. Disebut mujrimun, orang yang mujrim. Mereka ini nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah esok mereka menundukkan kepala mereka. Tak ada harapan nak angkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang berdosa sombong bukan. Sebab tu Allah sebut, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang yang sombong ni masa dunia, kita bagi tazkirah, dia orang kata apa? Apa yang buat dia jadi? Peluk tubuh, belagak sombong kan. Apabila dibaca kepada mereka ayat Allah, walla, bukan saja sombong, walla berpaling. Tak nak dengar tuan-tuan. Walla, sebab apa? Mustakbiran kerana sombong. Ka'allam yasma'ha, seperti mana tak nak dengar. Ka'anna fi udhunai waqra, macam telinga dia tersumbat. Bukan tersumbat kerana sombong. Fabashshirhu bi'adzabil alim, bagi tahu mereka azab yang pedih. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, orang yang melakukan dosa ni esok di hadapan Allah, mereka nak angkat kepala pun tak boleh. Malu di hadapan Allah, menundukkan kepala mereka. Bila menunduk, nanakisu ru'usim 'inda rabbihim, Rabbana absarna, hari ini kami tengok ya Allah. Tengok apa? Allah sebut dalam Quran. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu kamu akan tengok apa tangan kamu buat. Apa tangan yang kita buat? Apa yang tuan-tuan pernah buat dengan tangan tuan-tuan? Tuan-tuan pernah curi? Tuan-tuan akan tengok. Tuan-tuan pernah menyamut? Tengok. Tuan-tuan pernah pegang perempuan yang bukan mahram? Tengok. Tuan-tuan pernah sokong pemimpin zalim? Tengok. Ada tak? Tak zalim apa? Aku kena tukar weh. Zalim apa weh? Ni, pemimpin zalim? Tengok. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Saya masa pergi Mekah baru ni tuan-tuan, ketika Ramadan, Sudais baca ayat ni. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Tolong. Menangis. Saya baca selalu juzuk Ammar ni tuan-tuan, tapi tak menangis. Sudais menangis ketika 10 Ramadan terakhir. Semua menangis. Bangladesh menangis, Pakistan menangis, Melayu menangis, haram faham pun tidak. Menangis. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Yaqul, disebut yaqul, menangis semua sebab sound sedap. Kan yaqul. Ini yaqul. Dah apa pun tak sedap. Itu tak sedap orang aku. Yaqul kafirun ya laitani kuntu turaba. Orang kafir kata, minta kami jadi tanah. Esok kita tak jadi tanah tuan-tuan. Kita akan tengok apa tangan kita buat. Ni tangan tuan-tuan. Cuba renung apa yang tuan-tuan pernah buat dengan tangan tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat zalim dengan isteri kita, ada bang. Kita tampar dia tanpa sebab bang. Sedangkan dia tak bersalah, kita pukul dia. Kadang-kadang kita buat zalim dengan anak kita bang. Betul tak? Kita pukul anak. Sudahlah ayah, sudah sakit. Kita pukul dia.
Kadang-kadang kucing kita, abang. Kucing dia tengok ikan kita letak di dalam apa nama tu? Tudung. Betul tak? Kucing dia pandai buka, tuan-tuan. Dia buka. Tapi dia tutup, dia tak pandai. Boom, jatuh. Kita tengok. Kurang ajar punya kucing. Kita sepak kucing tersebut. Kita pelanting dia sampai senak perut. Kucing, tuan-tuan, memang makanan dia ikan. Tapi kita sepak terajang kucing. Patut tak? Kucing, tuan-tuan, makanan dia ikan. Memang dia makanan ikan. Tuan-tuan pukul dia, tuan-tuan. Tuan-tuan sepak terajang dia. Tuan-tuan, makanan dia ikan. Dia tak bersalah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan ambil kucing ni. Tuan-tuan letak cincin 24 juta. Dia ambil tak? Dia kata, aku tak nak. Bukan makanan dia. Makanan dia apa? Ikan. Kita sepak terajang dia. Masya Allah. Sampai senak perut, tuan-tuan dia. Sampai seminggu tak makan. Zalim kita dengan kucing. Tuan-tuan, Allah akan tanya kezaliman tuan-tuan di hadapan Allah. Tuan-tuan akan tengok apa, tuan-tuan. Dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan suami kita. Dengan suami kita yang ambil air. Apa air? Kita akan tengok di hadapan Allah apa yang kita buat dengan suami kita. Tuan-tuan. Ni air yang tak pernah diangkat untuk suami. Kita akan tengok yang kita buat zalim dengan suami kita. Dengan mak kita. Ada dengan mak, tuan-tuan. Tak pernah cium tangan mak pun ada. Ada duduk dengan mak. Menjadikan mak sebagai hamba. Mak, tengok anak saya nak pergi supermarket. Aku nak pergi tempat lain juga. Mak, tengok. Sebulan 700, mak. Dia anggap mak dengan 700 itu boleh membeli maknya sebagai seorang hamba. Allahu Akbar. Allah akan tanya kamu di hadapan Allah itu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Kamu akan tengok apa tangan kamu buat. Orang kafir minta jadi tanah, tapi kita, tuan-tuan, akan tengok. Tengok apa, tuan-tuan? Bila dah tengok, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dengar hari ini, ya Allah. Apa dengar, tuan-tuan? Kita akan dengar hari itu. Apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu Allah tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni akan berkata-kata. Kita akan dengar. Ya Allah, aku tak pernah buat. Mulut tutup dah. Tapi tangan ni bercakap. Dia pernah tikam nombor ekor. Ya Allah, tangan bercakap. Dia pernah tampar anak dia tanpa sebab. Tangan bercakap. Dia pernah tampar mak dia, ayah dia. Dia baling barang kepada mak ayah dia. Dia baling barang kepada suami dia. Ni tangan bercakap, mulut tutup. Yauma apa? Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan jadi saksi pula. Kaki jadi saksi, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan datang rumah Allah, kaki jadi saksi. Enggak. Kaki ni jadi saksi ni. Setiap langkah, tuan-tuan, Tuhan ampun dosa. Dan tuan-tuan sampai tadi, tuan-tuan ambil wudu, gugur dosa lagi. Tuan-tuan masuk dalam kitab Riyadhus Salihin kata, malaikat akan tengok di langit seperti mana bintang bercahaya. Malaikat duduk bersama tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Siapa nampak? Jumaat depan. Tak nampak, tuan-tuan. Duduk. Malaikat berdoa dalam Riyadhus Salihin disebut, Allahumma ufir lahu warhamhu. Kalau lelaki, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, rahmati dia. Perempuan, Allahumma ufir laha warhamha. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Ni, kaki kita ni akan jadi saksi. Tangan akan bercakap. Apa lagi yang kita akan dengar? Tuan-tuan kena ingat. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya taqul. Orang yang masuk api neraka, iza ulqu, apabila mereka nak dilempar api neraka, sami'u laha, mereka mendengar. Dengar apa? Syahiqan wa hiya taqul. Jeritan api neraka ni. Orang. Syahiqan wa hiya taqul, mendidih api neraka ni. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Kita duduk dengar ni. Ni orang, ya Allah, aku tak tahu. Ni kita nak kena lempar ni. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak api neraka, mereka ditanya oleh orang yang jaga api neraka, siapakah nama malaikat tersebut? Malik Zabaniyah. Alam ya'tikum nadhir.
Kenapa kamu masuk neraka? Dulu ni kamu tak dengar peringatan kah? Tak dengar tazkirah kah? Tak dengar ceramah kah? Tak dengar khutbah kah? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazabna. Ada orang tu beri peringatan, tazkirah kat kami selepas maghrib, nama Ustaz Abdullah Khairi. Aku tak boleh dengar ceramah dia cakap wah macam tu, aku pun penin. Last sekali Ustaz motor aku belah balik. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazabna. Dengar apa? Penipu. Tuan-tuan, ustaz ni pernah keluar daripada ceramah, diletak screwdriver di tengkok. Keluar daripada ceramah, ditikam tayar kereta dengan screwdriver. Bukan di tengah, di tepi. Tayar tu baru tukar. Seminggu baru. Bukan download bang, mencelin bang. Bulu tu ada lagi oh. Saya kalau ya Allah, kalau sebelah tak apa, dua belah dah 1000 oh. Bila tu Allahu Akbar. Bukan suruh bunuh orang, bukan ajak apa jadi perompak, ajak kembali pada Islam, orang tikam tayar tuan-tuan. Saya keluar anak muda daripada Kelantan. Ustaz, dia kata, jangan susah hati. Saya pun, dia nak ganti bah, tegak. Tapi dia kata apa? Ustaz, jangan susah hati. Dia tikam tayar ustaz, dia tak tikam perut ustaz. Orang ajar betul lah. Bahasakan aku pula. Saya pun betul juga no. Tapi tuan-tuan, ditikam, naik kereta, balik kuliah, orang hantam bumper saya, saja-saja hantam. Tuan-tuan tengok. Alam ya'tikum nadhir fakadzabna. Penipu orang kata. Pernah tuan-tuan kita bagi kuliah, bangun daripada belakang. Kan kuliah apa nama khutbah saya lantang. Tadi tuan-tuan pergi dah dengar khutbah dekat tu. Saya pergi kat mana tadi tu? Taman apa tau? Oh, saya baca khutbah kan. Amat budak-budak tu bising. Oi! Jangan bercakap! Wah, baru betul lah baca khutbah ni, baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak cakap-cakap, aku elam jalan. Bukan dengar dia. Dia apa senyap sunyi. Bila senyap, saya main peranan. Saya tarikkan jiwa mereka. Menangis tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya nanti beli CD yang terbaru yang ada kan? Menangis khutbah tadi, Masya Allah. Saya nampak tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, orang Johor tuan-tuan, jahat-jahat mereka pun muka baik. Muka baik. Saya boleh nampak di atas kan. Muka jebon ada, muka dewa ada. Tapi orang Johor nak pandai belakang tuan-tuan. SB lah. Pandai belakang semua nampak relax. Tapi kalau di Kedah tuan-tuan, hak tak suka tu tunjuk. Bangun! Ustaz! Saya nak tanya Ustaz. Oh. Dahsyat tuan-tuan di Kedah, jangan main-main. Tapi di Johor nampak okey lah kan. Relax nampak. Tuan-tuan memang hebat lah. Walaupun tak sakit hati tapi relax. Orang Johor sabar betul lah. Hebat lah tuan-tuan. Tapi semua nampak muka dia bukan muka marah. Semua bila tak marah, sementkan jiwa. Akhirnya menangis tuan-tuan. Bila saya cerita kematian Nabi, menangis tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Ni esok di akhirat tuan-tuan. Ni dikatakan apa? Fakadzabna, penipu. Dekat ustaz, dekat ulama-ulama kena kata penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dia kata apa? Kami ni tak dengar peringatan, kami tak pergi surau masjid, Allah tak turun apa kat kami pun. Betul tak? Allah tak turun apa pun. Kami ni pakai Camry lebih hebat daripada Tok Imam. Tok Imam datang masjid naik kapcai lah. Kami naik Camry. Ada jawatan kuasa masjid naik KI 20 kan. Dulu Tok Imam dulu tuan-tuan gaji 700. Ya Allah. Saya pernah lah jadi imam gaji 700. Nak pakai Camry tak ada duit. Last sekali Toyota KI 20. Start tu tutup geran pun nak kena tukar. Jalan betul-betul Pak Imam mati. Balik tak payah start tuan-tuan. Semua bakat tolak. Allahu Akbar. Gaji 700 tuan-tuan. Orang Johor 700 lagi ke? Daripada dulu sampai sekarang 700 lagi. Masya Allah sama lah. Bilal 300. Mampu. Adik nak 300 adik. Makan kangkung setiap hari lah adik. Mampu ya. 300. Pagi kangkung, petang kangkung, saya kangkung lah. 300
300 mana cukup? No, tengok. Negeri Pulau Pinang walaupun diperintah oleh orang bukan Islam. Nah, elang untuk imam 1000 lebih tuan-tuan. Bilal 800. Barulah Pak Imam pun 1200 tuan-tuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin 1200. Ini 700. Allah tu nak baca macam mana? Ni 1200. Baca sedap. Kita duduk belakang. Waladhan. Kita sedap. 1200 tuan-tuan. Dia baca surah. Sedap. Kata Pak Imam, Allahu Akbar. Kita duduk. Aku Fatihah tak baca lagi. Sebab apa? Sebab esok mereka akan kata, kamu datang surau. Kami ni tak datang surau. Kami mes. Kami tak datang surau. Rumah kami family. Kamu datang surau. Rumah teres je. Kan? Ma nazalallahu man syai'. Allah tak turun apa kat kami pun. Memanglah dunia tak turun apa. Tapi di akhirat esok ingat. Ni. Wa sami'na. Kami dengar. Bila dah dengar tuan-tuan. Farji'na. Ya Allah, kami dah tengok, dah dengar. Kembali kami ke dunia, ya Allah. Na'mas salihan. Kami nak buat amal salih, ya Allah. Kami nak sembahyang, ya Allah. Kami nak puasa, ya Allah. Kami nak keluar zakat, nak sedekah. Kami nak datang surau, ya Allah. Na'mas salihan. Kami nak buat amal salih. Inna muqinun. Kami yakinlah, ya Allah. Yakin pun tak guna dah. Sedang berada di alam barzah. Bang, yakin sekarang bang. Sebelum kita masuk ke alam barzah. Tuan-tuan kena ingat. Kita nak masuk alam barzah. Yang ni saya nak hurai dalam masa singkat ni. Kita akan lalu 7 perkara. Pertama, sakaratul maut. Yang kedua, alam kubur. Yang ketiga, padang mahsyar. Yang keempat, dihisab. Yang kelima, ditimbang. Yang keenam, lalu titis sirat. Yang ketujuh, kita akan masuk syurga neraka. Cuba tengok, 7 perjalanan. Bang, jauh lagi bang perjalanan kita. Bagaimana persiapan amalan kita? Cuba renung tengok. Semayang kita hebat tak? Allahu Akbar. Hebat tak? Allahu Akbar. Tadi kereta kunci ya tak? Tak kunci. Dalam kan? Tak. Boleh tekan dalam. Tu berasa aku ni jamin masuk syurga ni. Ya Allah. Semayang pun boleh tekan tuan-tuan. Macam saya cerita tadilah. Saya pergi Mekah tuan-tuan. Bulan Ramadan baru ni. Sudah baca. Ya Allah, menangis tuan-tuan. Ada seorang pakcik ni, orang Arab. Pakai dia punya igal tu kan. Dia orang ni kalau pergi Mekah tuan-tuan. Ramadan dia orang akan letak ni. Tikar sejadah. Tuan-tuan jangan duduk. Duduk kena tangkap polis. Macam Masjid Haram tu dia punya. Saya duduk tepi lah. Tiba-tiba datang. Dia bawa anak dia. Dengan nampak saiz ni. Baju ni. Hebat. Janggut ni. Allahu Akbar. Sudah baca. Ya Allah, menangis. Dia pun. Anak dia lari. Tengok. Apa cerita. Sambil menangis boleh panggil anak dia. Nampak sangat tuan-tuan. Tak ada ilmu tuan-tuan. Orang Arab jangan percaya tuan-tuan. Satu pagi subuh sudah baca juga. Bukan mahir baca. Dia baca ya Allah. Menangis tuan-tuan. Ada seorang tu nampak hebat juga. Allah Akbar. Menangis. Tengah duk menangis tu. Tiba-tiba handset. Lau kana bani nana lil habib. Ya bang. Hello. Salah. Saya. Masya Allah. Ni apa punya cerita? Batal semayang tak? Tak batal. Makruh. Cakap Arab tak apa. Cakap Arab. Solat tak batal. Makruh. Jangan cakap Melayu. Hello, semayang. Itu batal lah. Cakap Melayu batal lah. Cakap Arab. Solat. Tak ada batal. Tak ada masalah. Tuan-tuan kalau ni. Allahu Akbar. Tengok. Buat tangan. Tak bagi lalu. Bila dia lalu juga. Mamnu. Tuan-tuan boleh cakap. Mamnu. Tapi makruh lah. Jangan pula mamnu cakap banyak. Sikit je lah. Mamnu. Maksud dia tak boleh lah. Dan Arab dia mana dia akan belok. Kalau semayang seorang dia akan belok. Tapi kita tak faham. Banyak kita semayang berjamaah pun belok juga. Semayang seorang aja. Semayang seorang, tiba orang lalu. Belok.
Blok tu maksud dia, jangan lalu di depan kita ni. Siapa lalu Nabi kata, kepalanya isu Allah bangun seperti kepala babi. Dah. Kalau boleh tuan-tuan, semayang berjemaah, tak apa, terkentut, kedua lah, tak payah, tak ada ni. Tapi kalau seorang, kena blok tuan. Jangan bagi dia hal ni, lalu di tempat kita sujud. Tapi kita tak faham. Macam saya cerita apa tadi ni. Ada seorang pakcik, saya pergi Kuala Nerang, masa tu Ramadan. Imam ni, orang hafal Quran macam adik kita ni lah. Masya Allah hafal Quran. Jadi dia orang pun jadi imam lah. Yang imam biasa duduk di belakang. Tengok pakai sorban dengan ya hanana, ya hana kan. Sini tak ada no? Ada. Sono hebat tuan kan? Ada. Macam tu lah, macam tu. Okay, no problem. Kita geng. Kan Allahu Akbar. Oi, baca punya sedap yang budak ni. Yang pakcik ni pun, ya Allah, tengok hebat. Pak Imam tuan-tuan. Tiba-tiba duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun, pakcik ni, kita pun tak khusyuk tuan. Tiba-tiba nyamuk gigit. Yang belah sini, main letak belah sini. Aku duduk tengok, nak tergelak, tak tergelak. Apa cerita tuan? Dia takut asyhadu an la ilaha tak terangkat tuan. Tu nama dia mangkuk hayun tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, sembahyang kita tuan-tuan kadang-kadang tak menampakkan untuk dapat pahala Allah. Tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain tak ada dah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kita Allahu Akbar, kadang-kadang ingat kita ingat kerja tuan. Macam mana nak buat supaya tak nak ingat benda ni? Kata Dr. Harundin, kita nasia manusia, lupa. Bila lupa, kita pergi merata tarik balik. Aku semayang kata. Dalam hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Automatik baca betul tak? Sebab kita dah hafal. Jadi dia automatik baca. Bila aku ni kereta, tarik. Aku semayang. Dia pergi lah. Aku semayang ni. Jangan terus. Sebab tu jangan pejam mata semayang. Makruh. Jangan tengok merata, kena tengok tempat sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Kaabah, tengok Kaabah. Tengok Kaabah. Dapat 20 pahala. Buat nada sayu. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis tuan-tuan. Oh, sedap tuan-tuan. Kalau di depan, tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu makruh tuan-tuan. Bukan makruh, dia jadi akan datang kepada kita was-was. Jaga. Sebab tu kalau boleh sembahyang, tengok tempat sujud. Bila was-was, tuan-tuan, Nabi kata, ulama kata, bacalah Qul a'udzu birabbin nas sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang tu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Takut was-was, baca. Supaya apa? Khannas tak ganggu kita. Khannas tak khannas? Ada syaitan. Syaitan ni, yang pertama, kita lahir, dia akan keluar seekor syaitan. Nama apa? Qarin. Yang seterusnya apa? Nama khannas. Bila kita semayang, dia was-was. Allahu Akbar. Kita seorang. Rakaat pertama, kedua. Dua ke tiga? Dua. Syaitan kata tiga. Bila kata macam tu, kita sunat ludah belah kiri. Tu. Tengok-tengok pengusi JKK. Habis. Kenapa kau ludah? Was-was penghulu. Sekali pengusi JKK keluar. Tuan-tuan, ni kita tak nak menantang benda ni tuan-tuan. Semayang kita jangan baca Qul a'udzu birabbin nas. Dan tumpu tuan-tuan tengok. Allahu Akbar. Nak tak nak semayang elok, datang berjamaah. Setiap ni dia akan kira satu jamaah yang sama pahalanya. Tuan-tuan bayang tengok ni. Walaupun kita was-was, ada yang tak sebusuk, tapi Allah akan kira sama 27 kali ganda. Itu di surau ini. Di Mekah, satu rakaat 100,000. Di Madinah 1,000. Di Baitul Maqdis 500. Cuba bayang tengok, di Mekah satu rakaat 100,000. Tu yang orang pergi Mekah. Semayang satu rakaat 100,000. Balik tak semayang dah. Sebab banyak pahala tuan-tuan. Tu yang balik, kalau tak bagi haji, marah tuan-tuan. Ahmad. Ayo basikal tak tahu. Mat. Haji Mat. Waalaikumsalam. Tak ada bagi salam. Saya pernah bawa seorang pakcik ni orang Kelantan kan.
Duduk. Saya pun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Arab ni dengar terus dia kata, ya akhi mamnu. Ni tak betul dia kata. Laisa sunnah, ni bukan sunnah. Saya buatlah dah lama dah, labbaik Allahumma labbaik labbaik dah 5 jam daripada Madinah. Dah lengoh dah mulut. Saya buatlah lagu Raihan. Dia marah saya. Saya kata, aina sunnah? Aina sunnah? Dia kata, hadha sunnah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik lah. Jadi kalau pakat lena lagi tuan-tuan. Memanglah sunnah, tapi bagilah sedap sikit kan. Memang Arab ni cukup marah tuan. Last sekali saya letak larat, ada seorang pakcik tu yang Kelantan ni, pakcik pula. Kawan tak pandai. Oh boleh lah. Saya lenguh ni. Dia pun pegang mikrofon. Balah-balah baik! Balah-balah baik! Balah-balah baik! Aku dengar, apa balah-balah baik? Rupanya balah-balah baik. Dia ingat saya sebut labbaik Allahumma labbaik tu balah-balah baik. Mangkuk ayun. Tuan-tuan, kita buat apa pun biar dengan ilmu. Semayang dengan ilmu. Allahu Akbar. Aku semayang dengan ilmuku. Banyak orang tak tahu masbuk macam mana. Tak tahu muafiq macam mana. Terutama orang perempuan. Kakak tahu tak masbuk macam mana? Banyak masuk kerja Pak Imam. Dan ada di kalangan kita pun kerja Pak Imam. Masuk-masuk kerja. Sehingga berlaku tuan-tuan, orang ni jadi imam dah berpuluh tahun. Akhirnya apa yang berlaku? Satu hari tu tuan-tuan, dia tak jadi imam. Datang imam nak bagi kuliah. Imam ni sembahyang pagi Jumaat baca surah Sajdah. Dia bacalah, baca alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Sampai dah nak sujud tu, terus dia sujud. Allahu Akbar. Mereka ni heran tuan-tuan. Pak Imam lupa rukuk. Lepas tu, semua tak apalah, kita apa semua makan rukuk. Bila rukuk, Pak Imam bangunlah. Allahu Akbar. Sambung. Tertajafa junubuhum. Mereka yang belakang ni. Fatihah. 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 Ya Pak Imam. Fatihah apa? Fatihah. Tuan. Habis Pak Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah apa? Pak Imam rakaat kedua tadi tak baca Fatihah. Bukan rakaat kedua. Sujud sejadah. Loh, tak tahu tuan-tuan sujud sejadah. Ada satu imam tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, ni berlaku bukan cerita dongeng, betulnya. Dia mengajar Muniyatul Musalli. Ni buat semayang aja. Mengajar, buat semayang masbuk macam mana, muafiq macam mana. Satu hari tuan-tuan, dia datang solat subuh berjamaah. Dia jadi imam. Dia semayang. Masa rokok tuan-tuan, Pak Imam ni terbatal semayang. Terkentut. Bila terkentut, dia tengah rokok sujud. Dia pun terkentut. Dia pun buang mikrofon letak, dia pun bangunlah. Bila bangun, mereka ni masih sujud lagi ni. Yang makmum ni, dia tengok, oh sujud. Kalau aku tak kata Allahu Akbar, mereka sujud sampai bila ni? Kan dia pun, Allahu Akbar. Mereka angkat-angkat, tengok Pak Imam duduk diri. Oh, semua tak bangun. Semua duduk, semua takut. Semua takut. Jadi, ustaz ni yang jadi imam, dia kata, ish, kenapa dia orang tak bangun? Yang belakang ni selalu mengaji dengan saya. Dia pun, kamu, imam! Dia tunjuk, kawan itu terkejut. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia merangkak. Naik atas 3 sejadah, ambil mikrofon. Cak. Allahu Akbar. Ni ustaz ni kata, saya mengajar Muniyatul Musalli. Boleh bergerak dalam semayang ni 3 kali aja. Pakcik bergerak bukan 3 kali, merangkak macam rimau. Dia kali, tu nak buat macam mana? Nampak sangat mangkuk ayun tuan-tuan. Bang, kena ada ilmu bang. Bila ilmu ada, kita semayang dengan ilmu. Orang buat salah, kita tahu. Contohnya, bila kita nak masuk berjamaah, mana paling sesuai? Banyak orang tak. Bila saf, kosong, tak bergerak. Dia biar kosong. Sepatutnya bergeraklah. Pam, cover. Tengok, kalau ikut Islam ni cukup hebat. Imam, ni makmun di belakang, terbatal. Cover. Kalau tak boleh, yang ini cover, ini tutup macam sah perang. Tapi kita biar kosong ada kadang-kadang. Kita pun heran, takkan kita nak buat. Kadang-kadang bengang tuan-tuan. Tambah orang Melayu, Allah, susah nak dididik.
Tambah-tambah dah tua dah. Dan dia belagak pandai tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok, susah. Dia semayang tu, dia kangkang tu. Boleh duduk 2 orang. Kita pun heran, kenapa dia kangkang ni? Mungkin masalah telur ni. Telur dia burut ke apa. Rupanya saja nak ambil selesa tuan-tuan. Dia tak boleh duduk tahiyat akhir. Duduk juga. Pergi Mekah tuan-tuan, orang Melayu nak duduk juga tahiyat akhir kan? Duduk. Yang Pak Arab ni. Yang dia tu. Yang Arab ni. Bila dia sengit, semua akan sengit. Tuan-tuan, kalau ada ilmu, tak boleh duduk istirahat. Duduk biasalah. Kena mengaji tuan-tuan. Bila mengaji, kita semayang dengan ilmu. Kita semayang sedap. Allahu Akbar. Dia pergi tarik balik. Aku semayang tuan-tuan. Yang ni nak dapat pahala bah. Yang ni nak dapat. Puasa kita. Kadang-kadang kita puasa. Tetapi, jum' wal atash. Semata-mata apa? Lapar dahaga je. Wahai anak muda yang belum kahwin, kalau rasa nafsu kamu tak boleh dikontrol, puasalah. Adik kahwin lagi? Tak kahwin lagi. Puasa adik? Sehari berapa kali puasa? Sebulan tak pernah puasa? Cap tangan ya. Tak tahu dengan main-main. Gelap pula. Mamak ah? Oh, mamak aku suka. Bini saya mamak tuan. Saya tengok mamak cukup berkenan. Saya. Isteri saya mamak, saya siam. Siam campur mamak jadi semak. Saya cukup kenal. Sama-sama lah kita. Lama tak jumpa. Isteri saya kalau cakap dengan apa nama saya, abang, mari masuk makan. Cik, kepala relax. Bila abang ipar saya datang, abang dia lah, abang masuk makan. Dia kata, kepala golek. Kalau tak golek tak keluar. Dia kata, tak keluar berkalimah. Golek, okey. Saya pak mentua saya, dia kuat macam abang. Jadi, gonggun. Tok Imam. Tok Rabi duduk tepi, saya nak angkat nikah menantu saya. Saya pun pegang tengok. Ujuk. Bapak jangan golek. Kita tak golek tak keluar. Dia ujuk amar Allah. Saya pun aku terima ni. Engkau pun golek. Dah masuk geng. Lepas tu saya cium tangan dia. Saya cium pipi dia. Kena cium. Saya kata, bapak kenapa menangis? Saya tak tahu mamak menangis punya huduh. Dia kata, kenapa menangis? Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Saya dapat tanah 2 ekar. Itu strategi tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ni puasa kita. Puasa kita jangan jual atas macam mana? Puasa kita ni tuan-tuan, cuba kita try buat Sabtu, buat apa nama Isnin dengan Khamis. Tuan-tuan ingat tak ada seorang hamba Allah, saya pergi ziarah rumahnya tuan-tuan ketika mana berceramah di Kuala Terengganu. Sampai di Kuala Terengganu ceramah, pagi tu Tok Guru nak jumpa. Tok Guru ni, saya sebut nama. Saya pergi dah. Saya pukul 9 nak jumpa, perut lapar tuan-tuan. Pukul 10 nak naik flight balik. Saya pun lapar, pergi-pergi tengok. Tok Guru tuan-tuan bekas menteri besar. Dia sambut saya tuan-tuan. Saya ustaz biasa je. Ustaz biasa, dia sambut saya. Saya cium tangan dia. Tengok-tengok dia pakai baju pagoda. Dia pakai kain gajah duduk. Abang mahal lagi gajah berdiri. Dia gajah duduk ya. Dia sambut, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Dia kata, ustaz, duduk ustaz. Tiba-tiba dia angkat nasi dagang 4 bungkus. Saya, Tok Guru dengan Ustaz Khalil. Dalam hati saya ni pukul 9 tak makan apa ni, lapar. Dalam hati, 4 bungkus. 1 Tok Guru, 1 Ustaz Khalil, 1 aku, 1 lagi aku. Dalam hati ya kan? Ustaz, sila makan. Tok Guru kata, sila makan. Saya pun makan. Makan. Satunya aku. Makan. Tok Guru tak makan ke? Dia baru balik daripada Syria tuan-tuan sampai pukul 4 pagi. Saya puasa. Pakai sebungkus ni ya puasa. Habis. Tambahlah ustaz. Tak apa, kenyang dah. Kenyang apa puasa? Tok Guru bangun. Saya tanya Ustaz Khalil, Ustaz, Tok Guru selalu puasa ke? Saya kenal ayahanda saya. Ayahanda saya tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis.
Tu pun kita tak nak orang macam ni, tuan-tuan. Kita puasa tak Isnin Khamis? Ada, tuan-tuan. Bagaimana nak dapat hebatnya nikmat puasa? Try, tuan-tuan. Kalau tak boleh Isnin Khamis, ambil sebulan kali. Hari putih. Tahu dah hari putih? Tahu dah hari putih? Hari 13, hari 14, 15 kan, hari putih. Kalau tak boleh hari putih, ambillah 10 Muharram. Kalau tak boleh 10 Muharram, jangan lupa, yang ni cukup penting, hari wukuf. Ni pahala cukup besar ni. Mereka berdoa di sana, ya Allah ampun, kita puasa pada ketika tu. Doa kita mustajab seperti mana orang wukuf. Allahu Akbar. Di wukuf, tuan-tuan, saya cerita tadi, tuan-tuan, ketika khutbah, ketika mana wukuf di pada Arafah, doa ni Tuhan makbul. Kita nak dapat macam tu, kita puasa. Ada seorang hamba Allah, saya cerita dalam YouTube, ingat tak tuan-tuan? Pak Long ni, apa nama, saya panggil Pak Long semua yang pergi umrah dengan saya. Dewasa ya Pak Long lah. Dia duduk sebelah saya wukuf di pada Arafah, bawa 26 orang kan. Doa mustajab. Saya kata, okey jamaah, kita duduk di pada Arafah. Sekarang dah masuk waktu zuhur. Doa. Doa macam mana tahu? Di pada Arafah. Doa malam tama. Tuan-tuan tak ada malam tama? Abang tahu tak? Tak sempat doa. Selapak macam remau orang tahu kata. Tu yang anak keluar bukan bunyi, tak bunyi apa? Tu marah anak, apa anak orang kan? Bang, doa malam pertama bang, doa macam mana? Kalau boleh, isteri tunggu suami doa. Ya Allah, ini isteriku ya Allah, sebut nama. Nur Hafizah binti Ishaq, jadi dia isteri yang salihah, ampun dosa dia ya Allah. Kalau isteri tak menangis pun. Kemudian isteri doa. Bila isteri doa, dia nak sebut, tak keluar entah. Ya Allah, ini suamiku ya Allah. Gemuk ya Allah. Perut borot ya Allah. Tapi inilah suamiku ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Jadi dia suami yang soleh. InsyaAllah. Kita akan redha suami isteri kita. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Tak akan kahwin dah anda. Satu tetap satu. Satu Malaysia. Tetap satunya. Ni kita dah kahwin pasal apa? Sebab tak ada doa malam pertama. Tu yang tuan-tuan nak kahwin lain tidak? Tidak? Pakcik, abang? Abang senyum lah. Kalau gigi tak ada pun kenal juga. Kan? Oi, orang lelaki kan? Mesti sebut kalau sembang kan abang. Tuan-tuan, tengok jari kita. 1, 2, 3, 4. Nampak? Ini yang satu. Yang dua susah bang. Susah. Nampak? Tu yang kena pergi menikah dekat Thailand. Nampak? Susah nampak? Kata, dua susah. Tapi kalau 3 senang dah. Nampak? Kalau 3, dia bukan jadi 4 tu. Nampak? Dia akan turun terus. Nampak? Tapi kena ingat, bila dah 4, orang lelaki 20, 30, 40, 50, 70. Lambat faham. Nampak tak 70? Nampak tak? Tak faham tu yang dulu kini selamanya. Tak faham tuan-tuan. Orang tunjuk ni orang pakcik faham tak? Faham tengok. Orang lama tu benar kahwin. Saya tetap satu insyaAllah. Sebab apa? Saya ada penyakit TB tuan-tuan. Tak ada TB? Takut bini. Bukan TB tu, takut bini saya mama, oi, takut. Dia cakap, dia beledek. Aku ceramah kat tuan-tuan, balik dia ceramah kat saya. Oh, bini saya bukan menggerunkan tuan-tuan, walaupun kecil. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bahagia juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa malam pertama. Ya Allah, ini isteriku ya Allah. Menangis isteri saya. Di wukuf pada Arafah. Tuan-tuan puasa pada hari Arafah. Mustajab doa. Pakcik ni doa. Sebelah saya. Isteri dia duduk hujung. Dia umur 80-an. Ya Allah. Bukan dia doa malam pertama. Dia doa apa? Ya Allah, bagilah aku mati ya Allah. Dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Dia ulang kali kedua. Ya Allah, bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Yang ketiga, ya Allah bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Saya pun Masya Allah pakcik ni. Pakcik kenapa doa macam tu? Ustaz bagi tazkirah, hajjul mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Saya jamin bila mati dalam kain ihram, syurga Allah. Saya pun senyap. Tak apalah pakcik. Dah masuk waktu zuhur kami jamak siap. Kemudian waktu asar kami jamak siap. Dengan abang maghrib, siap? Saya kata jamaah, jom bangun, naik van, kita pergi Muzdalifah. Kalau tak boleh,
Kita balik ke Mekah, kita tawaf. Tuan-tuan di Mekah sebut, Tuhan bayar cash. Jaga tuan-tuan. Jaga, sebut cash tuan-tuan. Sebut aja, niat di hati pun samalah. Saya pernah tuan-tuan pergi Mekah. Beli ni, jubah ni, cantik ni. 150. Pergi-pergi, Arab. Seorang Arab kawan saya. Ya akhi, malabis jamil. Dia kata. Dalam hati saya, tak jamil. Macam mana aku beli 150? Dalam hati ya. Oh jangan. Aku beli. Dalam hati, tak mulut. Sebut dah. Tiba-tiba pergi umrah. Dekat Tanah Ain, nak niat, pakai kain ihram. Sangkutlah jubah 150. Tiba-tiba terlupa. Terus masuk, nak semayang. Usalli sunnatan jubah. Terus pergi jauh. Tengok-tengok. Tak ada. Terus masuk dalam masjid. Bukan semayang sunat ihram. Semayang sunat taubat terus. Allahu Akbar. Aku terlupa ya Allah. Aku ingat jubah itu milikku. Sebenarnya bukan milikku, milik Allah. Tengok. Di Mekah, niat tuan bayar cash. Sama juga di Surau Jalan Beringin. Tuan-tuan balik, kutuk saya jaga. Tuhan bayar cash tuan-tuan. Balik mulut tutup. Jangan sembang pelik-pelik ya. Saya pergi sana, dia doa. Bila dia doa macam tu, saya sebut macam tu. Jam tuan-tuan, 5 jam tak boleh masuk. Driver, roh ilal Makkah. Jom balik Makkah. Driver tu corner balik Makkah. Rupanya tuan-tuan nak tahu, masa malam Muzdalifah, VIP tawaf. Siapa yang ada duit tuan-tuan balik ke Mekah masa malam Muzdalifah. Saya balik. Rupanya VIP dijaga oleh tentera. Saya tengok-tengok. Oh, kita boleh tawaf. Ada jemaah, ustaz boleh ke anu? Polis jaga. Saya jangan takut. Walaupun mereka sultan, dia orang kan kenal kita, betul tak? Takkan sultan pakai samping tawaf. Tetap kena pakai kain ihram, betul tak? Saya kata, dia orang sultan, kita pun sultan juga, jangan takut. Jom. Kita tawaf. Masuk, askar jaga. 20 minit aja. Tengok masuk. Khair Toyo sebelah. Mustafa Muhammad. Apa Sultan Brunei? Sultan apa Pahang? Tak percaya, tuan-tuan tanya mereka. 2006. Saya ada di belakang. Tapi dia orang tak kenal. Saya kenal dia orang. Tengok Sultan Maghribi. Habis tawaf apa semua. Ada seorang tu sebelum nak tawaf tanya, ustaz ni, kami ni nak tanya sikit ustaz. Nak tawaf ni nak mula kat mana ustaz? Saya kata, ni Rukun Yamani. Yang ujung tu Hajarul Aswad. Ustaz Hajarul Aswad mana? Hajarul Aswad tu mana? Orang ada yang kucup kan, tak nampak lah. Saya kata kalau tak tahu, tengok di hujung sana. Dia orang letak lampu hijau. Lampu hijau, tak ada lampu biru kan tu. Kalau kau pergi sana, aku nak lampu biru. Sesat entah, sesat. Mencari aku tak. Dekat Johor banyak lampu biru. Gila abang kita. Mampus tak Allah ni. Pakcik bergelar juga. Okey. Gang tak? Oh, duduk kah? Okey. Tak apa, tak gang pun tak apa dengar lah kan. Sebab betul lampu hijau sungguh. Akhirnya pula. Tawaf. Saya bawa depan Multazam. Jamaah semayang sunat tawaf. Dah habis semayang. Jamaah doa. Pakcik ni sebelah saya. Dia tak doa yang lain. Dia ulang yang sama. Ya Allah, bagiku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Bagiku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, bagi aku mati dalam kain ihram ini, Ya Allah. Saya tengok dia menangis saya. Pakcik, Masya Allah. Jom kita pergi sa'i. Sebelum sa'i kita minum air zam-zam. Air zam-zam ini mustajab tuan-tuan di Mekah. Bila kita minum, Allah sembuh segala penyakit. Pegang, berdiri. Ma'uz zam-zam fasyariba fa'ahsanu fa'aqamahu. Kamu nak minum air zam-zam di Mekah, depan Kaabah. Fa'ahsanu, baik baginya. Fa'aqamahu, berdiri. Berdiri tu tengok Kaabah, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kencing manis. Sembuhlah ya Allah. Ambil kesempatan. Tunggu tuan-tuan suruh minum sampai bila nak minum tuan-tuan. Dah lah saya nak keluar dah nanti. Ada program satu lagi tuan-tuan. Akhirnya minum. Jom pergi sa'i. Sampai saja di Marwah. Dah habis 7 dah. Tuan-tuan tengok. Pergi dengan mutawif. Pergi dengan orang Melayu. Jangan pergi dengan Indonesia. Kadang pergi Indonesia. Pergi apa nama tiram. Pergi macam-macam kan. Yang bawa Indonesia.
Ya Bapak, sekarang ini multazam ya Bapak. Ya Bapak ya bangun dia semayang ya Bapak. Lepas tu dia tak ada. Kepala Bapak kita bengang tuan-tuan. Allah, insya-Allah lagi 2 minit. Lepas tu saya nak berhenti juga. Berhenti dah kan? 2 minit lagi oi. Allah, masa kecederaan. Akhirnya apa yang berlaku? Ketika mana dah Said, saya kata, jamaah keluarkan gunting. Mereka keluarkan gunting. Jamaah letak di rambut. Mereka letak, tengok. Saya main peranan. Ya Allah! Ampunlah dosa kami, Ya Allah! Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, Ya Allah! Gunting. Mereka gunting, tuan-tuan. Air mata mengalir. Di Mekah, seorang menangis. 26 orang menangis. Sebab apa, tuan-tuan? Dengan keikhlasan hati beribadah. Menangis semua. Bila menangis, kata jamaah, jom kita naik van pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi, kena bayar dam. Pakcik tu senyum je. Ustaz, kalau tak pergi pun tak apa Ustaz. Saya dah haji. Memang dah haji dah. Dia buat ta'alud sani. Memang haji dah. Saya kata pakcik memang haji. Tapi pakcik kena pergi pakcik. Kalau tidak kena bayar dam. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Saya bagi dah air. Dia tak minum. Dia naik kalimah Allah di bibirnya. La ilaha illallah. Sampai Muzdalifah. Saya dah jamaah, turun, ambil wuduk, semayang subuh 2 rakaat, kutip batu. Dah habis. Jamaah, jom balik. Kita balik ke Mekah. Kita relax di hotel. Lepas zuhur kita pergi Mina. Sampai di hotel nama Qurtobah. Sekarang dah tak ada dah untuk Qurtobah ini. Di depannya ialah pintu Babul Umrah. Turun. Jamaah, turun. Kita relax dulu di hotel. Pakcik ni turun. Dalam keadaan muka yang pucat. Tiba-tiba dia lemah, tuan-tuan, dia jatuh. Jatuh. Saya pegang kepala dia seletak atas riba saya. Tiba-tiba dia memandang. Dia sebut Allah. Dia mati atas riba saya. Dia mati seperti mana yang dia minta. Dia mati dalam keadaan haram. Dia mati dalam wudu. Dia mati pula dah dapat haji. Dia mati depan Babul Umrah. Dia mati di tanah haram. Dia akan disemadikan di mana, tuan-tuan? Di Ma'la. Disembahyangkan selepas zuhur oleh 4 juta umat Islam. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah. Saya nak tambah bagaimana ibadat kita bang. Bagaimana puasa kita bang. Sembahyang kita tu. Haji pun tak pergi lagi. Umrah pun tak pernah tengok lagi, tuan-tuan. Mekah pun tak pernah pergi. Kaabah pun tak pernah tengok. Bang, putih. Cantik bang. Putih kakak menawan. Putih kakak comel. Putih menggerunkan. Bila kita tengok putihnya akan kain kapal. Hitam tak cantik. Hitam tak menawan. Hitam tak comel. Tapi hitam menyentuh hati. Mengalir air mata. Bila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Bang, kau dah tengok dah? Bang, tengok bang. Saya masa dah terhad bang. Kita jumpa lagi insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Banyak saya nak cakap. Dan saya ucap terima kasih. 3 hari dah berada di Johor ini. Satu pengembangan yang cukup hebat. Anak muda ramai insyaAllah. Dapat hadir tengok hari ini. Walaupun poster tak berapa banyak kan. Satu masjid tu tak ada poster. Tapi anak muda penuh. Masya Allah. Kita walau tak ada poster. Tapi kita pakai Facebook, betul tak? Kita pakai Facebook. Mereka sekat poster. Facebook berjalan. Tengok. Alhamdulillah. Tengok ni anak muda yang datang ni. Facebook betul tak? Tengok. Yang datang tengok. Pakai baju Melayu seluar jin. Aku tak pernah tengok, tuan-tuan. Inilah yang ada, tuan-tuan. Tengok. Tengok mamak kita. Seluar jin. Baju button satu lah. Mana ada orang pakai baju Melayu button satu. Tengok. Tak apa adik, you are very good adik. Tak sempat cari button tak. Tu pun, kerongsang mak kamu apa. Itulah perkembangan sekarang, tuan-tuan. Orang nak kepada agama. Tuan-tuan kuasa masjid buat program. Dengan kira apa orang kata. Ustaz Ahmad Islam Abdul Rahman, program dia hebat. Dia mengajar hampir 800 orang. Dia nak dikenakan tindakan oleh majlis agama. Orang macam ni nak ambil tindakan. Orang yang ajar ajaran sesat, dia bebas. Orang yang hina Nabi buat tak tahu. Ustaz, tuan-tuan, akan didakwa, tuan-tuan, kalau bersalah. Mengajar. Kita tengok. Inilah yang berlaku realiti di Johor. Tapi Alhamdulillah, di Pulau Pinang, Alhamdulillah. Khutbah power. Kuliah penuh, tuan-tuan. Masjid-masjid. Sama juga di Selangor. Kalau macam ini dah berlaku di Johor, perkembangan yang ada, tengok. Boleh dengar kuliah. Berdiri pun ada nampak tu. Lengah dah. Oh, lengah nampak.
Tapi semangat tuan-tuan. Kalau macam ni lah tuan-tuan, di RU14 kita boleh menang. Jadi, saya minta maaf. Tuan-tuan, kita jumpa lagi. Tuan-tuan ambil lah buku, ada produk saya di situ, ada CD saya. Dan ada buku free tuan-tuan, ambillah baca buku ni sebagai zikir. Dan belakang tu ada Mahat Hafiz saya. Kalau tuan-tuan nak derma masuk dalam tu transfer je Bank Islam ataupun Maybank. Tuan-tuan tak percaya, buka Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i saya, Dewan Punya Besar dah bina. Dan termasuk juga dengan chalet-chalet yang cukup menarik, cantik. Esok tuan-tuan tak tahu nak buat apa, tuan-tuan duduk di pondok saya. Umur 80. Saya akan, kalau saya ceramah, saya derekah. Pakcik tak larat pergi. Saya derekah. Syahid terus. Dan nak mati tu buat apa, hidup lama-lama. InsyaAllah dapatkan buku tu free tuan-tuan. Kalau nak derma masuk ada tabung tu. Kita jumpa lagi. Satu rangkap pantun. Ubi keledek, ubi kayu. I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.